utama di seluruh dunia, dan inilah yang telah pun dilakukan oleh negara lain seperti jiran kita Indonesia. Jiran kita Indonesia lebih laju daripada kita. Malah orang Turki ini pun menunjukkan contoh yang baik kepada kita juga. Di Indonesia berkali-kali disebut kegagalan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa kedua ASEAN membuat Malaysia frustasi. Dan bukan hanya itu, saat ini bahasa Melayu semakin mengecil oleh gempuran bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina, Bangladesh, dan sebagainya. Oleh karena itu, para tokoh-tokoh Malaysia memuji bahasa-bahasa hebat di dunia, termasuk bahasa Indonesia, yang saat ini semakin hebat perkembangannya, bahkan diajarkan di banyak negara. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia jelas menyebut bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Namun, selepas berpuluh tahun merdeka, penggunaan bahasa kebangsaan masih menjadi isu dan polemik yang tidak berkesudahan. Ini berbeza dengan negara-negara lain di mana mereka telah berjaya membangunkan bahasa mereka dengan baik. Mengapa Malaysia tidak dapat mencontohi negara-negara tersebut? Untuk menggerakkan satu gagasan baru, iaitu yang disebut sebagai diplomasi kebudayaan, termasuk mengembangkan, mengangkat bahasa, sastra, budaya dan segala warisan negara di peringkat antarabangsa, khususnya melalui kedutaan-kedutaan utama di seluruh dunia. Dan inilah yang telah pun dilakukan oleh negara lain seperti jiran kita Indonesia, yang memberikan tugas tanggungjawab negara pada atashe pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Maka itu kita dapati yang terkenal, tersohor di seluruh dunia ialah dikatakan Indonesian Studies, pengajian Indonesia, kerana kerja kuat mereka telah menghasilkan pengiktirafan terhadap pengajian Indonesia. Saya ada pengalaman yang saya kira penting. Saya ditugaskan oleh kerajaan Malaysia sendiri 5-6 tahun dan 2 kali di negara Republik China, di Beijing Foreign Studies University, tempat saya dihantar itu. Sekarang 120 bahasa asing dalam konteks dengan foreign studies, pengajian asing yang diajarkan di negara China. Tetapi tidak pernah mana-mana universiti, mana-mana jabatan pemerintah di sana yang akan menggunakan bahasa asing untuk saluran diplomasi dan sebagainya. Tetap bahasa Mandarin digunakan khidmat jurubahasa yang tidak ada masalah kerana telah dilatih ratusan bahkan ribuan sekarang mahasiswa dan juga peringkat sarjana yang menguasai bahasa asing dengan baik, hingga 100 lebih bahasa asing. Dan apa kesannya kita dapati? Negara China sudah mula menjadi kuasa pertama ekonomi dunia. Kita rasa pihak jiran kita Indonesia lebih laju daripada kita dan berusaha bersungguh untuk memperluaskan bahasa Indonesia. Indonesia lebih laju kerana Indonesia sudah menitipkan guru-guru bahasa ke Selatan Thai, malah mereka sedang berusaha sekarang ke Kamboja. Dan ini tidak dilakukan oleh kita di Malaysia. Ya, kita mungkinlah berapi-rapi bercakap, Gapena sendiri minta, ya, tapi Gapena sendiri terbatas kemampuannya kerana dia memerlukan modal besar. Ya, walaupun usaha Gapena tadi sebut Sekretariat Malta Bangsa di zaman Allahyarham Tan Sri Ismail dan ditubuhkan, tapi sekarang Sekretariat Bangsa sudah tak ada lagi. Dan itu Gapena perlu mencari jalan-jalan lain untuk berusaha memantapkan kembali tugas-tugas berkenaan. Satu lagi perkara yang perlu kita sedari juga, Singapura juga sedang berusaha ke arah itu. Ya, bagaimana cara diplomasinya dan politiknya yang berhormat Perdana Menterinya berusaha berucap dalam bahasa Melayu. Dan sekarang ini juga melalui Pusat Bahasa Melayu, melalui Language Center, berusaha mempertingkatkan kemampuan bahasa Melayu Singapura. Jadi ini semua kalau perlu insafi, di Brunei tak ada masalah. Jadi, kalau kita tidak berusaha sungguh-sungguh menitipkan, menggerakkan, menggemblengkan semua kedutaan kita atau pejabat-pejabat tinggi kita dalam sebagai agensi yang berfungsi untuk memperluaskan bahasa Melayu, kalau kita tak buat, gagallah kita. Timbul semacam satu dilema bahawa kalau nak bangunkan sains teknologi ini perlu ditinggalkan bahasa kita. Tetapi daripada segi realiti yang berlaku tak macam itu. Jepun tidak terbangun, Jepun membangunkan sains teknologi tanpa meninggalkan bahasanya, tanpa meninggalkan budayanya, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang dibangunkan oleh orang Jepun itu. Malah nilai-nilai Jepun itu dibangunkan seawal pelajar sekolah
tadika lagi. Begitu juga dengan bangsa Korea, begitu juga dengan bangsa Jerman, begitu juga dengan bangsa Perancis. Malah orang Turki ini pun menunjukkan contoh yang baik pada kita juga. Di Indonesia berkali-kali disebut mereka terus menggunakan memperjuangkan ekonomi dan sebagainya dalam bahasa mereka. Tapi di Malaysia ini agak pelik. Dikatakan bahawa kalau nak bangunkan sains dan teknologi itu perlu tinggal bahasa Melayu, perlu menggunakan diinggriskan ataupun setidaknya istilah-istilah itu. Ya, kita tengoklah Bangi Gateway-nya, Bangi Centralnya hanya daripada CENTRAL menjadi SENTRAL. Begitulah kemajuan bahasa Indonesia dan kemunduran bahasa Melayu yang diungkapkan oleh para tokoh Malaysia itu. Nampaknya mereka ingin bahasa Melayu menjadi identitas yang kuat di Malaysia. Memang benar, memang ada institut pengajian Melayu dan juga pengajian Indonesia di seluruh dunia. Tetapi sekarang ini akibat daripada tindakan kerajaan lebih mementingkan bahasa Inggeris, meluaskan prasarana bahasa Inggeris dengan sekolah antarbangsanya, dengan universiti swasta, dan mengarahkan universiti awam, institut pengajian tinggi awam mengajar dalam bahasa Inggeris, menukar bahasa Inggeris, maka peranan kita juga dilihat sepele oleh pihak-pihak di luar negara. Lalu kita perlu dapatkan suatu usaha, tindakan yang bersama untuk mewujudkan sebuah jabatan yang khusus, sebuah entiti yang khusus, sebuah agensi yang khusus, sama ada di bawah Dewan Bahasa atau ia bebas tersendiri, supaya agensi ini dapat mainkan peranan fungsi khususnya untuk membangunkan bahasa Melayu sebagai antarabangsa. Satu yang lain juga, kita juga perlu menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Dan ini juga perlu berbeza dengan di China, seperti yang disebutkan awal oleh pengurusi tadi. Di Beijing Foreign Studies ada 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu, yang ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masing-masing, dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand, di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar dengan gaji yang rendah, dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Maka mereka sanggup mengajar malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok, untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Lalu Indonesia juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak Thailand di Selatan Thai untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi semua ini tindakan-tindakan proaktif yang perlu kita pelajari bagaimana kita boleh lakukan. Nah, Sobat Maju, begitulah pendapat Datuk Malaysia mengenai bahasa Indonesia yang sudah diajarkan di Jepang, Korea, dan Thailand. Bahkan Indonesia turut memberi beasiswa bagi pelajar asing.